Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ada netizen kata ini tindakan paling tidak boleh dihadam. Ada netizen kata ini tindakan yang betul-betul melanggar hak asasi manusia. Ini apabila 3 orang telah ditahan kerana didakwa ugut pelanggan McDonald di Kuantan. Wow, bayangkan apa yang berlaku. Ramai yang mengatakan menahan apabila ugutan pelanggan McDonald di Kuantan. Ini ceritanya. Polis telah menahan 3 lelaki tempatan termasuk seorang anggota tentera kerana didakwa melakukan provokasi dan ugutan terhadap pelanggan di sebuah restoran makanan segera McDonald's di Sungai Isap, Kuantan di Pahang. Menurut laporan China Press yang memetik sumber polis, tangkapan tersebut dibuat pada Sabtu sekitar jam 3.30 petang, membabitkan seorang jurujual kereta berusia 33 tahun yang mempunyai rekod jenayah membabitkan dadah. Manakala seorang lagi merupakan seorang kerani bank berusia 33 tahun dan seorang anggota tentera berusia 27 tahun yang berkhidmat di Kelantan. Menurut laporan tersebut, pihak polis turut merampas sebuah kereta Honda, sebuah truk dan alat kawalan jauh. Semalam, Ketua Polis Daerah Kuantan, Assistant Commissioner Muhammad Zari Wan Busu dipetik Cosmo Online berkata, pihaknya giat mengesan suspek segera. Selepas laporan polis dibuat seorang lelaki berumur 40 tahun. Katanya berdasarkan laporan polis, dalam kejadian kira-kira pukul 10.25 malam itu, beberapa lelaki yang sedang berkempen memboikot restoran McDonald telah memanggil pengadu dan mengeluarkan kata-kata kasar serta melakukan provokasi terhadap pengadu. Inilah yang dikatakan oleh netizen sebagai melanggar hak asasi manusia. Mereka kata, siapapun nak makan di restoran McDonald itu tak boleh sama sekali dipaksa, diprovokasi, atau dihalang untuk makan di McDonald. Kata netizen, kalau nak boikot, boikotlah secara diri sendiri. Janganlah memaksa orang lain untuk tidak makan di sana, kata mereka. Kerana itu hak orang lain. Kalau nak memboikot, boikotlah secara peribadi, kata beberapa netizen. Yang mengejutkan kita ialah lelaki ini yang berkempen memboikot restoran McDonald, memanggil pengadu dan mengeluarkan kata-kata sesat serta melakukan provokasi terhadap pengadu. Pengadu cuba menghindari mereka dengan masuk kembali ke dalam premis McDonald. Namun, selepas keluar untuk pulang ke rumah, kumpulan lelaki itu sekali lagi melakukan provokasi terhadap pengadu. Wah, tak puas hati lagi lah. Kenapalah ada orang macam ni kan? Orang nak makan di McDonald's itu pilihan dialah. Yang anda nak boikot itu pun pilihan anda. Dua-dua ada pilihan. Dua-dua ada kepentingan. Dua-dua ada pendapat masing-masing yang berbeza. Menurut laporan ini lagi, ketiap pengadu hampiri kumpulan lelaki berkenan. Salah seorang daripadanya mencapai topi keledar lalu diberi kepada kawannya dan lelaki itu ugut akan pukul pengadu, namun situasi itu dileraikan isteri pengadu, katanya. Menurut Wan Muhammad Zahari, pengadu kemudiannya datang ke balai polis bagi membuat laporan dan kes disiasat di bawah Seksyen 506 Kanun Keseksaan. Katanya pada masa ini pihak polis telah merakam percakapan pengadu dan saksi sedang melakukan semakan kamera litar tertutup di premis berkenan. Nasib baiklah ada kamera litar tertutup. Saya yakin di setiap premis McDonald mempunyai kamera tertutup, litar tertutup yang pastinya merakam kejadian itu. Jadi, secara tidak langsung juga kita akan tahu siapa yang salah dan siapa yang benar. Jelasnya lagi, berdasarkan siasatan awal, modus operandi suspek adalah mengugut, memukul pengadu dengan topi keledar. Disebabkan pengadu masuk untuk makan di premis McDonald. China Press melaporkan bahawa isteri pengadu telah campur tangan
dan memujuknya untuk melaporkan kejadian itu kepada polis. Di bawah Seksyen 506, ugutan bunuh boleh dihukum penjara sehingga 7 tahun, denda atau kedua-duanya sekali. Beberapa komen daripada netizen berkait isu ini ialah, Kotaro Minami kata, ini something tai kucing nak ugut-ugut orang. Ini bukan yang betul-betul nak sokong orang, tapi hanya puak pembuli yang cuba ambil kesempatan nak bully orang lain. Ada lagi yang kata, Brown Falcon kata, apalah teruknya sangat ini boleh berlaku. Yang lebih mengejutkan lagi pula, ada suspek yang mempunyai rekod yang lampau. Anak JB kata, boikot secara memaksa dengan apa ugutan, apalah dah jadi kata mereka. Boikot tu pilihan, bukannya ugutan. Tok Mudim kata, wow, sampai ugut nak pukul takutnya. Tangkap saja pemboikot yang melampau itu, kasih hukuman maksimum kata Tok Mudim, supaya jadi hukuman pengajaran kepada rakyat Malaysia supaya tak melampau dalam memboikot. Anda nak boikot, kata mereka, boikotlah. Tapi itu pendapat dan keputusan sendiri. Jangan paksa orang lain, kata mereka. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Persoalan besar kepada kita semua ialah apa yang best zaman Abah berbanding era Perdana Menteri ke-10. Oleh Norman Radzwan daripada Harapan Daily. Kita tidak di mana zaman Abah best berbanding dengan zaman Perdana Menteri ke-10. Sedangkan zaman mereka bukannya berbeza 10 hingga 20 tahun, tetapi hanya beberapa tahun sahaja. Bila berhujah dengan mereka yang berkata demikian, hujahnya kerana zaman Muhyiddin dapat duit KWSP. Yang lain kononnya harga barang murah. Fakta yang jelas tidak benar atau maksud lain menipu. Mereka kata pelaburan masuk beratus bilion yang dibawa Perdana Menteri ke-10 menipu. Yang sedihnya mereka dapat info tersebut daripada tentera cyber level cap ayam dan bukan dari Bloomberg, Bank Negara Malaysia, MIDA maupun menteri-menteri terbabit. Padahal di zaman Perikatan Nasional dulu, berapa banyak pelabur yang lari ke negara-negara jiran dan tiada pelaburan yang masuk ke negara ini seperti mana dilakukan kerajaan sekarang. Dalam infografik yang ada disertakan ini, boleh dilihat perbezaan di antara Perdana Menteri ke-10 dan Muhyiddin. Beza kejayaan yang amat berhormat Perdana Menteri ke-10 dengan Muhyiddin ialah, pertama, dari segi pemerkasaan Islam, Perdana Menteri ke-10 sebanyak RM1.9 bilion. Semasa zaman Muhyiddin pula hanya sebanyak RM1.1 bilion. Nilai ringgit berbanding dolar USD pula ialah semasa Perdana Menteri Anwar Ibrahim ialah 4.70, manakala semasa Muhyiddin Yassin 4.78. Dari segi kadar pengangguran, peratus pengangguran pula ialah Muhyiddin Yassin sebanyak 4.3%, manakala Anwar Ibrahim jauh meninggalkan Muhyiddin Yassin sebanyak 3.3% kadar pengangguran. Harga barang atau inflasi pula ialah pada zaman Perdana Menteri Anwar Ibrahim hanya setakat 1.8%, manakala zaman Muhyiddin pula 4.0%. Dari segi KDNK, zaman Anwar Ibrahim 7.7, Muhyiddin pula ialah negatif 5.6. Defisit belanjawan pula Anwar Ibrahim adalah sebanyak 5%, manakala Muhyiddin pula
5,6%. Indeks rasuah pula amat jauh berbeza. Anwar Ibrahim adalah 57, Muhyiddin pula 63. Indeks kebebasan media, Anwar Ibrahim jauh meninggalkan Muhyiddin sebanyak 77, manakala Muhyiddin pula 113. Negeri yang keluar daripada kemiskinan ketika Muhyiddin tiada, kosong. Tetapi semasa Anwar Ibrahim, sebanyak 3 buah negeri telah keluar daripada kemiskinan. Dan yang terakhir, most influential Muslim leader, Anwar Ibrahim dicatat sebagai 20 orang teratas di dunia. Muhyiddin jangankan termasuk, tidak tersenarai atau tidak termasuk langsung dalam senarai. Bagaimana pemerkasaan Islam diberikan jauh lebih banyak daripada zaman PN dengan perbezaan 800 juta, di mana yang mengatakan Perdana Menteri ke-10 mengabaikan Islam. Celah mana? Lihat indeks rasuah negara kita. Semakin baik, nilai ringgit tidak seteruk zaman PN. Inflasi jauh lebih baik, KDNK meningkat dan pengangguran menurun hampir 2%. Saya tidak mahu menulis panjang lagi atau mengata panjang lagi pada petang ini. Sekadar ingin bertanya sahaja, apa yang bestnya zaman Muhyiddin, sedangkan harga ayam mahal, harga minyak 2 kali ganda, harga cili merah naik 3 kali ganda. Pendek kata, harga barang mahal. Apa yang bestnya zaman Muhyiddin kita dikurung hingga ada yang kibarkan bendera putih kerana susah? Siapa kata zaman PN rakyat senang lenang? Apa yang bestnya zaman Muhyiddin, sedangkan zaman itu sudahlah bonus raya pun tidak seperti mana kekitaan awam peroleh zaman Perdana Menteri ke-10 dengan bonus sebanyak RM2,000, duit raya sebanyak RM500 dan tol pun percuma. Apa yang bestnya zaman Muhyiddin, nak raya pun tak boleh. Tahukah anda, rakyat negara ini adalah rakyat paling lama dikurung di dunia ketika pandemik. Masih ingat orang Islam atau Melayu sedih masa itu kerana terlalu lama tidak dapat solat Jumaat sebab kita terkurung atau dikurung terlalu lama. Lebih hairan, negara kita istiharkan darurat semasa PKP. Apa yang bestnya zaman Muhyiddin, wang simpanan anda sendiri habis RM10,000 hingga RM30,000 kerana dibenarkan keluar bukannya bantuan daripada kerajaan. Apa yang bestnya zaman Muhyiddin, dapat Perdana Menteri yang takut berhadapan dengan wartawan dan hanya berani membaca PDF sahaja. Perdana Menteri ke-10 baru menjadi Perdana Menteri 1 tahun 5 bulan dan kita sudah dapat menikmati pelbagai kemudahan. Perdana Menteri ke-10 telah membantu lebih 10,000 doktor kontrak diserapkan pekerjaan tetap di dalam kerajaan. Perdana Menteri ke-10 telah membantu lebih 40,000 muflis lepas dari senarai bankrupt. Kaki tangan dapat bonus dan uang raya. Semua bilik air sekolah dinaik taraf. Kaunter tentera dibaik pulih semula. Sebab itu saya katakan, jika Perdana Menteri ke-10 ini diizinkan menjadi Perdana Menteri hingga 10 tahun, negara kita mampu mendekati ekonomi Singapura. Negara ini akan pulih dari penderitaan angkara rasuah beratus bilion wang rakyat sejak berpuluh tahun lamanya. Sekarang ini orang Melayu setiap hari selama 400 hari lebih dimomokkan isu-isu perkauman yang disengaja diadakan. Akhirnya mereka sudah tidak mampu berfikir lagi. Kebencian mereka kepada kaum-kaum lain semakin menebal.
Walaupun mereka tahu kerajaan PN gagal secara total berbanding kerajaan perpaduan, tetapi isu perkauman dimainkan sehingga ada yang tidak perasan pemikiran Khawarij telah meresapi ke minda mereka. Mereka sedang menonton permainan Khawarij, tetapi mereka tidak sedar. Mereka terhayal dengan candu agama hingga tidak nampak lagi yang mata kaca dan permata. Saitro-saitro pembangkang sewaktu menjelang hari raya melahirkan persepsi ramai yang tidak dapat pulang ke kampung kerana kesempitan hidup. Realitinya, orang Pantai Timur kata, kali inilah trafik paling sesak pernah dihadapi. Sebab itu saya katakan, jika orang Melayu dapat menggunakan akal mereka, nescaya mereka dapat melihat kebaikan dan sinar yang bakal mereka peroleh untuk tempo 5 tahun ini. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya, lelaki yang melepaskan tembakan di KLIA berjaya ditangkap dan tempatnya juga mengejutkan kita. Identiti lelaki yang dikehendaki ini juga mengejutkan kita. Disahkan oleh polis, lelaki melepaskan tembakan di KLIA ditangkap di Kota Bahru, Kelantan. Polis berjaya menangkap lelaki yang melepaskan tembakan di Balai Ketibaan Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur Terminal 1 di Kota Bahru, Kelantan. Menurut Ketua Polis Negara Tan Sri Zarazuddin Hussein, Hafizul Hawari, 38 tahun, ditahan di sebuah lokasi di Kota Bahru kira-kira jam 3 petang tadi. Kata Ketua Polis Negara, ya, saya sahkan tangkapan itu. Suspek baru ditahan pada jam 3 petang tadi di Kota Bahru. Satu sidang akbar akan diadakan oleh Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman atau Ketua Polis Negeri dalam masa terdekat, katanya lapor Berita Harian. Semalam kira-kira jam 1.30 pagi, seorang lelaki melepaskan 2 das tembakan di Terminal 1 KLIA. Satu daripada tembakan itu terkena seorang lelaki tempatan yang juga pengawal peribadi kepada isteri suspek. Susulan itu, polis melancarkan operasi mengesan lelaki itu selain menjejakinya di kawasan negeri berhampiran serta sempadan negara. Saudara-saudara sekalian, inilah perkara yang paling kita tunggu-tunggu. Tahniah dan syabas kita ucapkan kepada pihak PDRM atas ketangkasan mereka menangkap suspek. Sekian dulu untuk kali ini. Ikuti terus ulasan selepas ini. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, kemelut di dalam politik Malaysia makin hari makin menjadi-jadi. Terkini, kemelut itu berlaku antara Parti UMNO dengan Parti DAP. Ini apabila salah seorang pemimpin Parti UMNO dengan selambanya menggelar Menteri DAP sebagai menteri yang bodoh. Ini telah menimbulkan pelbagai spekulasi dan ada juga ura-ura daripada pemimpin DAP, juga daripada penyokong-penyokong DAP menyatakan kekesalan, sakit hati dan tergurisnya mereka dengan kata-kata pemimpin UMNO tersebut. Sehingga tidak kurang juga pemimpin ataupun penyokong DAP ada yang berkata-kata dengan sindiran, dengan sinis mengatakan, kalaulah DAP meninggalkan kerajaan ini bagaimana, kata mereka. Ataupun kalaulah DAP meminta supaya UMNO meninggalkan kerajaan, macam mana, kata mereka. Sesuai dengan isu itu, hari ini dijelaskan melalui sabudin.com, ini rupa-rupanya sebab mengapa UMNO sukar untuk mengekalkan kuasa pada PRU yang akan datang.
Perdana Menteri ke-10 Anwar Ibrahim sukar kekalkan kuasa. Sebab utamanya, UMNO dijangka kalah lebih banyak kerusi pada PRU akan datang. Ketika pulang ke kampung sempena Hari Raya baru-baru ini dan sempat beraya di 3 negeri, yaitu Perak, Selangor dan Negeri Sembilan, antara pertanyaan yang kerap disuakan kepada saya oleh kawan-kawan dan saudara mara ketika berbual-bual sambil menikmati pelbagai juadah raya ialah, mampukah Perdana Menteri ke-10 bertahan lagi selepas PRU 16 akan datang? Soalan susulan berikutnya yang kerap menyusul pula. Parti mana lebih berpotensi untuk menang paling banyak kerusi? Meskipun PRU 16 hanya akan diadakan pada 2027, yaitu lebih 3 tahun daripada sekarang, saya kira maksud di sebalik banyaknya soalan seperti itu ditanyakan adalah kerana ramai yang tidak begitu yakin lagi kerajaan yang ada sekarang mampu terus bertahan berdasarkan prestasi semasa serta banyaknya isu-isu dan serangan pihak lawan yang gagal ditangani dengan berkesan. Perkembangan semasa terutama daripada keputusan PRN 6 negeri yang lalu ternampak turut berlaku peralihan penyokong Pakatan Harapan yang mula meninggalkan gabungan tersebut. Secara logiknya, kalau ramai masih yakin kerajaan Madani ini mampu terus bertahan, soalan seperti itu pastinya tidak perlu ditanyakan lagi. Dalam semua soalan tersebut, berdasarkan penilaian saya yang selalu pergi ke banyak tempat dan bertemu ramai orang, sambil memerhati sikap kebanyakan rakyat terhadap kerajaan, secara jujur saya dapati tidak mudah, bahkan mungkin amat sukar bagi Perdana Menteri ke-10 mempertahankan jawatannya untuk penggal kedua. Meskipun Perdana Menteri ke-10 kini menerajui kerajaan dengan sokongan agak selesa, yaitu 147 ahli parlimen, ditambah lagi 6 ahli parlimen bersatu yang mengalih sokongan, harus kita sedar bahawa dalam PRU 15 lalu tidak ada mana-mana parti atau gabungan yang menang dan mampu menubuhkan kerajaan secara sendirian. Daripada 222 kerusi parlimen yang ada dalam negara, PH hanya menang 82 kerusi, Perikatan Nasional 74, Barisan Nasional 30, dan selebihnya dimenangi parti-parti lain termasuk Gabungan GRS di Sabah dan GPS di Sarawak. Daripada 82 kerusi PH itu, DAP memiliki 40, PKR 31, Amanah 8, APKO 2 dan 1 kerusi lagi atas nama Syed Saddiq Syed Abdul Rahman melalui persefahaman PH dengan mudah. Bagi Perikatan Nasional pula, daripada 74 kerusi parlimen yang dimenangi, 43 melalui kemenangan PAS dan 31 dimenangi oleh Bersatu. Sementara daripada 30 kerusi yang dimenangi Barisan Nasional, 26 daripadanya adalah milik UMNO, MCA 2, MIC dan PBRS masing-masing 1 kerusi. Berjayanya Perdana Menteri ke-10 menjadi Perdana Menteri selain bukan kerana cukup jumlah yang dimiliki Pakatan Harapan secara sendirian berhad untuk menubuhkan kerajaan. Sebab utamanya adalah kerana beliau ditongkat oleh UMNO dan Barisan Nasional yang dipimpin anak murid bernama Ahmad Zaid Hamidi kepada cikgu politiknya. Seterusnya datang pula menyusul sokongan daripada Sabah dan Sarawak. Apa yang nyata sementara Perikatan Nasional dikuasai oleh ahli-ahli Parlimen Melayu, kekuatan Melayu di dalam kerajaan Madani boleh dikata agak lemah. Kerana walaupun PKR ada 31 kerusi parlimen, ia juga merangkumi kerusi yang dipegang oleh pemimpin dari kaum Cina dan India. Sebab itulah sentimen Melayu Islam terus menjadi
Persaudaraan Perikatan Nasional menjelang PRU 16 akan datang. Kerana kuasa Melayu melalui PKR, UMNO dan Amanah dalam kerajaan masih terlihat lemah jika dibanding dengan ratusan penduduk Melayu. Tambahan lagi, sentimen tersebut telah terbukti berjaya melonjakkan lagi kemenangan gabungan tersebut dalam PRN 6 negeri pada Ogos tahun lalu. Kini, setelah lebih setahun Perdana Menteri ke-10 menohkadai bahtera kerajaan Madani, meskipun sokongan ahli-ahli parlimen terus bertambah, dengan 6 ahli parlimen bersatu turut hadir memberi sokongan, tetapi sokongan daripada rakyat khususnya pengundi Melayu sama sekali tidak bertambah. Yang bertambah hanyalah sokongan daripada ahli parlimen kepada Perdana Menteri ke-10. Itu pun terpaksa dibalas dengan peruntukan menjaga kawasan yang jumlahnya berjuta-jutaan. Memandangkan rungutan dan rasa tidak puas hati terhadap kerajaan bukan saja boleh didengar di mana-mana, kadang-kadang dalam rumah sendiri pun ia sudah mula kedengaran. Khususnya berkaitan janji-janji Perdana Menteri ke-10 sebelum beroleh kuasa adalah diragui Pakatan Harapan mampu terus menang lebih 82 kerusi dalam PRU 16 akan datang. Harus diingat pada PRU 14, PKR telah menang sebanyak 47 kerusi parlimen dan ia merosot kepada hanya 31 kerusi pada PRU 15 lalu. Di dalam Pakatan Harapan PH, hanya DAP dan APKO yang dirasakan mampu kekal menang, sebagaimana pencapaian pada PRU 15 lalu. Namun PKR dan Amanah, dengan prestasi semasa kerajaan Madani, makin berpotensi kehilangan lebih banyak kerusi lagi. UMNO pula di samping makin diasak dengan sentimen Melayu Islam yang dimainkan PN, hubungan kerjasamanya dengan DAP dalam kerajaan Madani pasti akan menjadi kelebihan lagi kepada PN untuk menambah bilangan kerusi kemenangan buat mereka. Faktor kepimpinan Zaid Hamid yang dianggap oleh sesetengah pihak sebagai ala diktator dengan kecenderungan suka memecat dan menggantung keahlian musuh-musuh politiknya sebelum dan selepas PRU 15 lalu dilihat bakal memberi sumbangan kepada bertambahnya penolakan pengundi kepada parti itu. Apatah lagi jika mereka yang dipecat dan digantung itu kekal sebagai pemimpin terbuang dalam UMNO dan bebas membuat pilihan untuk bersama parti lain pada PRU akan datang. Keadaan di mana pada PRU 14 UMNO menang 54 kerusi parlimen, kemudian merosot kepada 26 kerusi pada PRU 15, kekal lagi Zahid Hamidi memimpin UMNO pada PRU yang akan datang, percayalah, makin merosot lagi pencapaian yang mampu digapai, mungkin hanya tinggal 20 atau 16 kerusi saja lagi. Dalam keadaan begitu, sementara PH sendiri dipercaya tidak mampu menang lebih daripada 80 kerusi, bagaimanakah Perdana Menteri ke-10 mampu terus bertahan dan melintas menuju penggal kedua? Jika UMNO tidak lagi mampu menongkat Perdana Menteri ke-10, sokongan Sabah dan Sarawak dengan sendirinya bukan lagi jaminan yang memberahikan. Dalam konteks Perikatan Nasional khususnya PAS, parti itu diyakini makin bertambah kerusi kemenangannya berbanding 43 kerusi parlimen yang diperoleh pada PRU 15 lalu. Ini bermakna sama seperti keputusan PRU 15 lalu, dan sama ada kita suka atau tidak, PAS akan menjadi parti kekal dominan yang akan memenangi paling banyak kerusi berbanding semua parti yang lain. Bersatu yang dibantu oleh PAS daripada segi jentera dan sokongan akar umbi, didapati tiada masalah sama ada kekal dengan jumlah kemenangan kerusi sedia ada, atau mungkin bertambah beberapa kerusi lagi. Secara jujur, ingin disimpulkan, berikutan jangkaan ketidakupayaan UMNO memenangi lebih banyak kerusi di samping PH pula mustahil untuk berdiri sendiri untuk membentuk kerajaan. Laluan yang ada di depan Perdana Menteri ke-10 untuk kekal berkuasa bukan saja sukar bahkan lebih getir lagi. Namun begitu, walaupun PAS diramal menang paling banyak kerusi, manakala bersatu akan mengatasi UMNO sekali lagi daripada segi jumlah kerusi,
Tetapi Perikatan Nasional juga tidak cukup kerusi untuk berdiri sendiri bagi membentuk kerajaan kerana kekurangan sokongan bukan Melayu. Maka, sama seperti selepas keputusan PRU 15 lalu, pembentukan kerajaan selepas PRU 16 nanti pun akan melalui proses rundingan dan perebutan untuk mendapatkan sokongan terlebih dahulu. Ditulis oleh sabudin.com. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.